Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi di sini kita akan bahaskan tentang al-ahliyah. Apakah itu al-ahliyah? Apakah yang dikatakan dengan ahliyah? Ahliyah dari segi bahasa ataupun secara mudahnya, ahliyah ini bermaksud kelayakan ataupun ahli. Daripada segi istilah pula ialah kelayakan seorang untuk menerima segala hak dan tanggungjawab. Berlainan pula dengan dua ulama yang membahaskan tentang masalah al-ahliyah yang tersendiri, iaitu Dr. Wahbah Al-Zuhaili dan juga Dr. Abdul Razak Hasan. Bagi Dr. Wahbah Al-Zuhaili, beliau mengatakan al-ahliyah ini ialah keahlian individu bagi mensabitkan penerimaan hak-hak yang disyariatkan baginya. Dan seterusnya bagi Dr. Abdul Razak Hasan pula, keahlian individu bagi mendapatkan hak dan kesungguhan serta bangunkan tasarruf. Terdapat dua jenis ahliyah. Yang pertama adalah ahliyatun naqisah, yang kedua adalah al-ahliyah adaun naqisah. Adakah status ahliyah itu kekal? Jawapannya tidak. Kerana terdapat dua kategori halangan yang mana mengangkat seseorang itu dalam senarai ahliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada halangan ahliyah, yang mana halangan ahliyah terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah awarid samawiyah dan yang kedua adalah awarid muktasabah. Awarid samawiyah ni apa dia? Awarid samawiyah adalah halangan semula jadi, yang mana tiada bagi seorang itu dalam mendapatkan ikhtiar dan memperoleh. Contohnya seperti gila, atah dan sebagainya. Yang kedua adalah awarid muktasabah. Apa dia muktasabah ni? Muktasabah ni adalah halangan yang diperoleh, yang mana menjadi bagi seseorang telah masuk dan ikhtiar pada penghasilannya. Maksudnya dia berusaha menjebakkan diri dia di dalam keadaan itu. Contohnya seperti mabuk dan hutang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita telah memahami apakah itu awarid ahliyah, iaitu halangan-halangan ahliyah yang terbahagi kepada dua bahagian yang telah diceritakan oleh kawan saya tadi, saya akan menceritakan tentang contoh-contoh yang terdapat di dalam dua bahagian itu, iaitu awarid samawiyah dan awarid muktasabah. Awarid samawiyah ini seperti yang kita tahu ialah halangan semula jadi, dan awarid muktasabah iaitu halangan yang diusahakan. Antara contoh yang terdapat di dalam awarid samawiyah iaitu halangan semula jadi ialah kanak-kanak, gila, dungu atau atah, dia panggil al-atah, pensan, tidur, maradul maut, mati. Itulah antara tujuh perkara yang terdapat di dalam awarid samawiyah. Bila berlaku perkara-perkara yang saya sebut tadi, maka seseorang yang pada mulanya dianggap ahli di dalam urusannya tidak lagi dibolehkan ia menguruskannya dengan sebab yang saya sebut tadi, iaitu pertama gila, iaitu kerosakan yang berlaku di akalnya, iaitu dia tidak dapat berfungsi akalnya dan ia menjadi gila. Hukumnya tindak tanduk orang gila adalah tidak sah, tidak boleh bermuamalat. Akan tetapi segala perbuatan jenayah terhadap nyawa atau harta orang dituntut ganti rugi. Kedua, bodoh, iaitu terencat akalnya, yang dikatakan lemah fikirannya, yang dinamakan dengan lemah bagi memahami atau mengingati sesuatu, dan kata-katanya adalah bercampur aduk yang sukar difahami. Berbeza keadaan orang bodoh dengan orang gila. Pada keadaannya, orang bodoh itu ialah maktuh, iaitu bercampur perkataannya, tidak tahu berurusan. Hukumnya sama seperti kanak-kanak yang belum mumayyiz. Yang ketiga ialah pitam, iaitu berlaku kerosakan di dalam kekuatan kefahaman tanpa sedar diri dengan sebab penyakit yang melanda otak atau hatinya. Orang pitam ini, iaitu kita tengok adalah lebih kurang seperti tidur, tetapi kerana akalnya tidak berfungsi, hukumnya adalah segala urusan di dalam pitam adalah batal kerana ketiadaan kuasa ketika ia di dalam keadaan pitam. Jadi itulah awarid samawiyah. Yang keempat ialah tidur. Semasa di dalam tidur, apa-apa juga kata dan tindak tanduknya adalah tidak boleh diambil kira secara umum, maka tidaklah sah status ahlinya.
Yang seterusnya iaitu sakit mati dan akhirnya mati, yakni sakit yang melemahkan seseorang dari menguruskan segala urusannya yang biasa yang dilakukannya, dan sakit itu berterusan sampai membawa mati. Sekalipun sakit itu lebih dari setahun lamanya dengan sebab sakit mati, maka terjejaslah beberapa keahliannya seperti wasiat yang melebihi dari 1/3 daripada hartanya dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan hartanya. Apa itu awarid muktasabah? Awarid muktasabah dapat ditarifkan sebagai halangan terhadap ahliyah yang berlaku atas manusia itu sendiri. Pertama, mabuk. Yang kedua, safih, iaitu orang yang bodoh menguruskan harta. Dan yang ketiga, hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang awarid muktasabah. Awarid muktasabah ialah halangan yang menimpa seseorang dalam menghadapi beban hukum yang timbulnya disebabkan oleh perbuatan manusia atau dalam keberadaannya masih didapatkan kehendak manusia walaupun dalam keadaan terbatas. Yang termasuk kehalangan bentuk ini, antara halangan ni ialah antaranya bodoh. Bodoh ini merupakan kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat salah dalam hartanya. Seterusnya ialah mabuk. Mabuk ni dia terbagi kepada dua, iaitu mabuk yang disengajakan ataupun mabuk yang tidak disengajakan. Mabuk yang disengajakan ni ialah seperti sengaja meminum minuman keras dan minuman yang memabukkan. Seterusnya ialah mabuk yang tidak disengajakan seperti makan satu ubat dan tidak tahu kesan sampingannya. Seterusnya jahil. Jahil ni dia yang bermaksud ketidaktahuan tentang adanya hukum. Seterusnya tersalah ataupun terpaksa, iaitu dia terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak rela. Baiklah, itu saja tentang awarid muktasabah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.